Bismillahirrahmanirrahim. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor oleh Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Keempat, kaum muda menerima fatwanya daripada Qadiani. Seketika Ahmadiyah mula-mula masuk ke Indonesia tahun 1923. Maka yang mula-mula mengarang buku menolak fahaman mereka ialah ulama besar di Sumatera, Syekh Abdul Karim Amrullah dengan bukunya yang bernama Al-Qaulus Sahih, dan Syekh Abdullah Ahmad dengan surat khabarnya yang bernama Buka Mata. Padahal kaum Sumatera Barat ketika itu masih bekerja keras menuduh kaum muda Mu'tazilah, kaum muda Khawarij dan lain-lain. Ketika kaum Ahmadiyah Lahore datang pula ke Jogja pada tahun 1924, tertariklah dua orang anggota Muhammadiyah. Kedua orang itu ialah Joyo Sukito dan Muhammad Husni, dan pada tahun 1933 atas anjuran satu panitia, almarhum Tuan Ahmad Hassan Bandung mengadakan perdebatan dengan Muballigh Ahmadiyah Qadiani Ahmad Sadiq dengan Abu Bakar Ayub. Turut hadir Syekh Abdullah Ahmad. Seluruh yang mencintai Islam, walaupun kaum tua sendiri sangat menghargai hujah-hujah yang dikeluarkan oleh almarhum Tuan Hassan Bandung itu, kecuali Mufti Johor. Dan tidaklah ada mujadalah yang sehebat itu, baik sebelumnya atau sesudahnya. Maka kalau Tuan Mufti Johor kembali kepada suara hati sanubarinya, patutlah dia menghargai jasa dan usaha almarhum Tuan Hassan Bandung itu. Selain dari perbahasan itu, beliau pun mengeluarkan pula buku-buku menentang Ahmadiyah. Tetapi jangankan menghargai jasa orang, malahan Sahibus Samahah Al-Mufti telah membuat berita bahawa kaum muda memakai fatwa Ahmadiyah. Ketika saya datang ke Singapura pada bulan September 1956, khabar buatan Sahibus Samahah Al-Mufti itu telah saya bantah. Tetapi Sahibus Samahah Al-Mufti masih membuat khabar itu sekali lagi. Sekarang terserahlah kepada orang ramai menguji manakah di antara kami yang berdusta. Sebab berita-berita dan buku-buku tentangan almarhum Tuan Hassan Bandung kepada Ahmadiyah itu masih ada dan masih boleh dipesan kepada beliau sendiri di Bangil sekarang. Sebagai mufti dari sebuah kerajaan Melayu Islam, nescaya beliau lebih tahu daripada saya bagaimana besar dosanya membuat khabar dusta saudara sesama Islam. Saya yakin benar bahawa Sahibus Samahah Al-Mufti Johor bukanlah seorang yang fasik. Subhanallah. Sebab itu tidaklah saya pakai penggal ayat Iza ja'akum fasiq. Saya hanya pakai hujung ayat, iaitu Pambituha. Maksudnya, kalau saudara-saudara hendak terlepas dari khabar yang tidak benar, sudilah menyelidiki sendiri. Sudilah berhubungan dengan almarhum Tuan Ahmad Hassan, Persatuan Islam Bangil. Nyatakan kepadanya dan minta kepadanya buku-buku bidasan beliau kepada Ahmadiyah. Dan cuba juga nyatakan kalau Tuan tidak keberatan kepada Ahmad Sadiq, Muballigh Ahmadiyah di Singapura, benarkah mereka berdebat dengan almarhum Tuan Ahmad Hassan di Bandung dan di Jakarta pada tahun yang saya sebutkan dan dihadiri oleh beribu-ribu orang. Bagaimanapun perbezaan pendapat kita di dalam fahaman-fahaman agama, namun membuat khabar-khabar yang tidak benar untuk menjatuhkan lawan tidaklah layak. Kerana kalau perbuatan itu dikerjakan oleh ulama-ulama, bagaimanakah jadinya pandangan orang ramai? Beliau berkata bahawa kaum muda mengambil fatwa-fatwa mereka daripada Qadiani dan almarhum Tuan Hassan Bandung, dan mereka tidak percaya kepada beberapa tiang-tiang Islam. Dengan keterangan saya kemukakan tadi, jelaslah bahawa almarhum Hassan Bandung lain dan Ahmadiyah lain. Dan menyamakan keduanya adalah satu fitnah yang besar yang boleh meragukan saya. Benar-benarkah Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad
seorang yang berpegang kepada kewajipannya sebagai mufti. Benarkah kaum muda tidak percaya kepada beberapa tiang-tiang agama Islam? Ini adalah satu tuduhan yang amat berat. Sahibus Samahah Al-Mufti wajib menunjukkan bukti atas tuduhan yang maha berat itu, seberat bumi dan langit. Kalau itu di bahasa Arab kan, tentu bunyinya demikian. Innal qawmal jadidah la yu'minu biba'di arkanil Islam. Ini artinya, sesungguhnya kaum muda tidak beriman dengan beberapa rukun Islam. Sebagaimana dimaklumi bahawa pembawa kaum muda di Melaya dan di Indonesia ialah Syekh Tahir Jalaluddin. Kalau difikirkan tuduhan Sahibus Samahah Al-Mufti bahawa Syekh Tahir Jalaluddin tidak percaya dengan setengah tiang-tiang Islam, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan kawan-kawannya di Sumatera adalah pembawa fahaman kaum muda di sana. Oleh sebab itu, menurut mufti mereka tidak percaya kepada setengah tiang-tiang Islam. Syekh Ahmad Dahlan, pendiri kaum muda di tanah Jawa, menurut mufti tidak pula percaya dengan setengah daripada tiang-tiang Islam. Almarhum Tuan Ahmad Hassan Bandung, guru kaum muda Persatuan Islam, tentu tidak percaya pula dengan setengah daripada tiang-tiang Islam menurut mufti. Dan saya sendiri berguru kepada ulama-ulama kaum muda Sumatera, terutama ayah saya, Syekh Abdul Karim Amrullah, yang mati dalam pembuangan kerana tidak suka menundukkan kepalanya kepada penjajah Belanda. Kemudian saya menjadi kaum muda Muhammadiyah pula. Saja saya pun masuk pula ke dalam tuduhan Sahibus Samahah Al-Mufti. Dan semua guru-guru kaum muda itu telah meninggalkan bekas amalan di tanah Indonesia dan di Melaya dan di Siam. Di antaranya Syekh Ahmad Khatib di Bangkok. Penganut fahaman mereka lebih banyak 10 kali ganda daripada penduduk Johor sendiri. Bahkan di Johor sendiri pun bukan sedikit kaum muda di hadapan hidung Sahibus Samahah Al-Mufti. Semua ini menurut natijah dari kata Sahibus Samahah Al-Mufti itu tidak percaya kepada beberapa tiang Islam. Tidak percaya kepada beberapa tiang Islam itu tentu kafir. Orang umum pun tahu bahawa tiang Islam yang wajib dipegang oleh sekalian muslimin adalah 11 perkara. 6 pada bahagian iman dan 5 pada Islam. Maka barang siapa yang tidak percaya kepada satu sahaja daripada 11 itu, nescaya kafirlah dia. Na'udzubillah. Supaya lebih jelas, hendak saya terangkan dasar akidah kami kaum muda. 1. Kami percaya adanya Allah SWT dengan sifat-sifatnya yang 20. Kalau dikembangkan, dan 13 kalau diringkaskan. Dan tersebutlah sifat-sifatnya pada Asma'ul Husna yang 99. 2. Kami percaya kepada malaikat-malaikatnya sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. 3. Kami percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Tuhan dengan perantaraan Jibril kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. 4 kitab besar iaitu Taurah kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran atau Al-Furqan kepada Muhammad SAW dan Suhuf-Suhuf kepada Ibrahim dan Musa. Dan Al-Quran menasahkan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya. 4. Kami percaya kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebagaimana tersebut namanya dalam Al-Quran, iaitu 25 Rasul, dan kami percaya bahawa sesudah Muhammad SAW tidak ada Rasul dan Nabi lagi. Lantaran itu kami tidak percaya kepada kerasulan atau kenabian Mirza Ghulam Ahmad atau Baha'ullah dan lain-lain. 5. Kami percaya kepada hari akhirat, berbangkit sesudah mati dan ditimbang dosa dan pahala manusia. 6. Kami percaya pada qada dan qadar. Kami percaya dan mengamalkan rukun Islam yang 5. 1. Syahadah kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2. Kami solat 5 waktu, bahkan menambah lagi dengan yang nawafil, sekadar tenaga. 3. Kami puasa bulan Ramadan, bahkan menambah lagi dengan tatawuk, sekadar puasa. 4. Kami bayar zakat atas harta yang cukup senisab dan sampai haulnya. 5. Kami naik haji, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, atas kuasa berangkat ke sana. Dan kami beriktikad, sebagaimana beriktikadnya seluruh ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya segala orang yang mempercayai rukun iman 6 perkara dan rukun Islam 5 perkara itu
tidak boleh dikafirkan. Tidak satu pun daripada i'tiqad yang 11 itu yang kami ingkari. Usahkan beberapa i'tiqad atau tiang agama sebagai difitnah oleh Sahibul Samah Al-Mufti. Dan kami tidak menyimpan di rumah kami kitab-kitab pegangan lain yang dapat meragu-ragukan atas tiang-tiang Islam itu. Kami tidak seperti kaum Syiah yang berselimutkan taqiyah, yakni lain di mulut, lain di hati. Fasari ka'i'lani wa tilkal halabkhati wa zulmati laili kadhu'i nahariya. Artinya, rahsia kami sama dengan kenyataan kami. Demikianlah budi perangai kami dan gelap gelita malam kami sama dengan cahaya siang kami. Adapun yang daripada 11 perkara itu banyaklah berlainan pendapat di antara ulama-ulama ikutan kita. Sebagai pepatah orang Melayu, cincang air tidak putus. Dan kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berfikir. Walaupun kadang-kadang berbeza pendapat kami tidak mahu berkata mesti turut pendapat kami. Kalau tidak, maka adalah engkau kafir. Selama berbangkit perlainan fahaman di antara kami yang dikatakan kaum muda dengan pihak yang dikatakan kaum tua, kalau diperiksa secara ilmiah, bukan hawa nafsu yang dikemukakan, maka yang kita perselisihkan barulah hal-hal yang telah diperselisihkan oleh orang yang dahulu daripada kita juga. Kalau kita tidak benci-membenci, kalau tidak ada di antara kita yang menduh ikhwannya sesama Islam dengan tuduhan kafir atau kata-kata yang menghinakan, mungkin kita dapat mengambil dan bertukar fahaman. Hanya Tuhan sajalah yang mengetahui mempunyai kebenaran yang mutlak. Apa yang dihebohkan sekarang? Misalnya daging babi tiada najis disentuh dan haram dimakan, atau daging biawak halal dimakan. Dahulu dari kita pun telah ada ulama ikutan kita berfahaman demikian. Kita sudah sama-sama membaca yang begitu di dalam kitab-kitab mereka. Mengapa lekas sekali menuduh kafir orang yang berkata demikian di zaman sekarang? Tuan tidak usah mengikut fahaman itu kerana kita tetap bersatu dalam rukun yang 11. Berfikir adalah tanda hidup. Berlain-lain pendapat adalah alamat ada kemajuan pada diri kita masing-masing. Tuan membaca kitab-kitab dan kami pun membaca pula. Tetapi kita satu di bawah perlindungan kalimah La ilaha illallah. Bersatu di bawah bendera Muhammad Rasulullah. Bersatu menghadap qiblah Kaabah Allah. Kita bersatu pada urat dan pada pohon. Adapun jika banyak cabang kayu, adalah itu alamat suburnya.